Dan berkata Al-Hasan, siksaan bagi orang yang berilmu ialah mati hatinya. Mati hati ialah mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat. Nampak soleh, nampak berilmu, nampak macam orang alim, tapi sebenarnya dia mencari keduniaan. Yang ni orang yang hati dia dah mati. Yang tu siksaan sebenarnya, tapi dia tak perasan. Nak pangkat, nak nama, nak saham, nak harta, nak duit. Kerana itu berkata Yahya bin Ma'az, sesungguhnya hilanglah keelokan ilmu dan hikmah apabila dicari dunia dengan kedua-duanya. Orang tu ada ilmu dan dia juga ada hikmah, tapi dia cari agama, cari dunia. Dia gunakan ilmu dengan hikmah dia tadi nak cari dunia. Ini maksud dia orang tu hilang dah tu. Hilang dah kedua-duanya. Berkata Sa'id Al-Musayyab, apabila engkau melihat orang yang berilmu, yakni ulama, mendatangi amir-amir, yakni pemimpin-pemimpin, maka itu ialah pencuri. Ni kalau kita tengok satu orang ulama ni dulu bagus je, lepas tu dia nampak duk rapat dengan pemerintah. Pemerintah pula tak berapa bagus. Nampak duk rapat, selalu mengunjungi pintu pemerintah. Yang ni dia kata pencuri. Sebab bila ulama-ulama dia selalu kunjungi pintu pemerintah, lama-lama dia akan terpengaruh hidup. Kalau dulu nampak zuhud, nampak geng macam kita kan, sembang bagus, rumah pun tak mewah, tapi sejak dia mengajar di rumah khalifah contohnya, dia berubah hidup dia. Dengan kita pun balik kampung pun jarang jumpa dah, tak main singgah dah. Pakaian pun jadi hebat, nampak macam sombong. Rumah pun makin besar, hiasan-hiasan yang tak perlu, hiasan-hiasan yang kehendak. Hiasan yang perlu kita tak kata apalah, hiasan-hiasan yang kehendak penuh dalam rumah dia. Yang ni ialah pencuri. Kata Sa'id Al-Musayyab, boleh tak ulama-ulama datang jumpa pemerintah? Boleh. Tapi kalau pemerintah yang memang soleh, contohnya zaman Umar Abdul Aziz, ulama yang datang jumpa dia Hasan Al-Basri, yang kita sebut Al-Hasan tu tadi. Umar Abdul Aziz pun wali Allah, Hasan Al-Basri pun wali Allah juga. Mereka ni berjumpa, tapi dia tak terpengaruh sebab dua-dua orang pun orang bagus. Antaranya lagi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dia selalu berjumpa dengan Perdana Menteri Nizam Al-Mulk, yang menjayakan sekolah Nizamiyah ni tadi. Tapi bila Nizam Al-Mulk ni mati dibunuh, Al-Ghazali dia tak pergi jumpa pemerintah. Sebab pemerintah lepas tu dia dah tua. Dia tak macam Nizam Al-Mulk ni. Berkata Sayyidina Umar, apabila engkau melihat orang yang berilmu mencintai dunia, maka curigalah dia terhadap agamanya. Kerana tiap-tiap orang yang mencintai sesuatu, dia akan berkecimpung pada yang dicintainya itu. Kita kalau dah jatuh minat sangat dengan satu benda, fikiran kita ni akan fikir dia je. Kalau jatuh cinta, kalau kita suka ni lain. Suka ni bawah sikit. Saya suka memancing, maksud dia suka. Saya suka bersukan, saya suka berkebun, berladang. Tapi kalau dia dah sampai tahap cinta, bila dia cinta sesuatu tu, saya cinta memancing, dalam fikiran itu kira mancing. Jumpa kawan-kawan dia nak sembang pancing. Di rumah dia pun pancing je. Bila ada masa kosongnya, pancing je pergi. Yang tu dah jatuh cinta. Bila dia cinta pada memancing, maksud dia agama dia sudah jatuh tahap suka. Dia tak akan jadi cinta punya. Sebab itu nanti kita masuk bab cinta, kita bincang macam mana yang dikatakan orang beribadah kerana takutkan api neraka, orang beribadah kerana nakkan syurga, orang beribadah kerana cinta pada Allah. Yang tu dia tingkat tinggi lagi. Yang ni kita pernah contohkan dulu ni. Ulang lagi, ulang kali ke berapa tak tahulah, ulang juga. Anak kita kerja jauh, lama dah tak balik-balik. Telefon panggil balik tak balik juga. Hari raya pun tak balik. Dalam kita telefon, kita ancam. Kalau tak balik dah lepas ni tak usah balik terus. Jangan harap nak dapat aku punya tanah-tanah pun, jangan harap dapat. Dia balik. Dia balik, kita seronoklah dia balik, kita terima. Tapi dia balik tu sebab apa? Sebab dia takut ancaman. Macam kita lah, kita beribadah sebab apa? Sebab takut ancaman. Api neraka tu tak sembahyang ni kena ni. Bagus, memang bagus. Memang Tuhan suruh takut api neraka, tapi taraf dia situlah rendah sikit. Anak seorang lagi pula tak balik juga. Punyalah lihat nak balik kampung, dah duduk di pekan.
kita pun telefon. Baliklah. Minggu ni kalau balik, kebetulan musim buah. Musim buah. Lepas tu ayah nak bincang pasal nak bagi siap-siap lah tanah-tanah. Nak bagi kat abang ke kat kakak ke kat dia, nak bincang siap-siap lah. Dan dia balik. Dia balik tu kita terima tak? Kita terima, kita seronok anak kita. Tapi dia balik atas dasar apa? Atas dasar nak dapat benda. Macam kita beribadah. Ni kenapa sembahyang sunat ni? Ni sembahyang sunat ni ganjaran dia demikian masuk syurga senang. Sebab ada benda nak dapat. Tuhan suruh nak, memang Tuhan suruh. Tapi kalau dalam istilah tasawuf, itu peringkat tinggi lah. Tapi ada lebih tinggi lagi. Peringkat mana yang lebih tinggi lagi? Contoh dia anak kita ni tadi, kita tak telefon suruh balik pun. Selang, walaupun dia duduk jauh, selang sebulan, selang 2 bulan dia balik. Ini kenapa balik dia? Bukan ada kemuri ke apa, saya balik sebab ingat kat mak ayah kan. Bulan depan ni balik pula tengok kita lagi. Ini kenapa nak balik ni? Aku tak ada ancam, tak nak marah, tak nak suruh balik pun. Saya balik ni sebab saya ingat mak dengan ayah. Dia balik tu sebab cinta. Antara 3 orang anak ni, 3-3 kita sayang. Tapi mana yang kita nak sayang lebih? Tentulah yang balik sebab dia cinta kat kita. Bukan dia balik sebab kita ancam. Bukan dia balik kampung sebab dia nak dapat sesuatu. Jadi ilmu tasawuf ni kan dia bagi kilat. Orang yang Allah sayang lebih ni, dia beribadah sebab dia memang cintakan Allah. Bukan sebab kata api neraka ke, sebab syurga ke, sebab dia memang cinta pada Allah. Dia memang suka. Yang tu yang akan dapat lebih. Jadi bila kita belajar ilmu tasawuf, dia nak latih kita ke situ kan? Kalau selama hari ni kita beribadah sebab takutkan dosa, nakkan pahala, yang tu bagus, itu peringkat tinggi lah. Tapi kita nak bagi tajam lagi supaya kita sampai peringkat cinta. Bila sampai peringkat cinta ni, kalau kita semayang tu sebab memang kita rindu pada Allah. Bukan kerana nak pahala ke apa ke, yang tu dah bawah dah. InsyaAllah sampai bahagian tu. Sebab tu kita kata tadi, lepas bab ilmu ni, kita masuk bab akidah. Lepas bab akidah, masuk bab cinta. Lepas bab cinta, bab zuhud. Tapi bab ilmu pun dah lama dah, 54 kali belajar dah, tak habis-habis lagi. Punya lama ya?